baik, antara permulaan sebelum kita berjaya itu pasti ada kesusahan dan juga permulaan yang berliku-liku supaya kita dapat satu pengajaran yang mungkin boleh sampai ke puncak. Ya, dan saya suka guna ada pepatah tau. Kalau nak berjaya, kita kena lalui proses-proses kejatuhan untuk sampai ke atas. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Wah, tu pepatah awak. Ya. Kalau pepatah saya, kalau patah, okay, kita jangan patahkan dia. Tumbuh hilang berganti. Patah tumbuh hilang berganti pun boleh pakai ini. Iyalah, okey. Okey, hari ni kita nak bercerita tentang tiada jalan pintas untuk berjaya. Kita nak kongsi dan nak korek sedikit tips daripada mereka yang telah berada di tahap yang memang boleh dibanggakan. Seorang usahawan yang berjaya. Kita bersama dengan Datuk Norma Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Red Profile Sdn Bhd. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Cantik. Terima kasih. Sihat Datuk? Sihat? Okey, macam Umi katakan tadi, kalau nak berada di tahap yang boleh kita sendiri rasa boleh tarik nafas lega, kita dah boleh lepaskan segala yang kekusutan dan juga stres, itu kita dah berada di tahap yang kita rasa boleh dibanggakan untuk diri kita sendiri. Tapi nak sampai ke tahap tu pasti ada liku-liku dan juga Jadi permulaan Datuk cabaran. bagaimana sekolah dulu? Adakah Datuk memang dah mula minat bisnes ataupun permulaan banyak di kampung halaman? Ceritakan kehidupan. Okey. Saya bukan datang dari keluarga yang senang. So, my dad bekerja dengan kerajaan. Jadi, kita ada 3 orang adik-beradik. So, kita sekolah, saya berasal dari Kuching sebenarnya, Kuching Sarawak. Okey. Jadi, masa kecil tu, kita orang taklah sesusah sangat, taklah sesenang sangat. So jadi bila kita tengok orang-orang susah kan, kita pun dari kecil saya pun memang minat untuk menjual things like bila mak saya menjual produk-produk yang online, bukan online masa tu, yang buku macam tu kan, katalog. Zaman tu katalog. Jadi masa tu kita orang pun best mak aku dia buat benda macam tu. Mak I berniaga kek-kek yang orang suruh dia buat dan dia jual, dan my dad pun buat yang sama. So dari situ kita minat, kita ingat kalau kita nak senang, kita kena berbisnes sendiri. Tapi nak berbisnes sendiri bukan mudah, kita nak belajar. So macam tu lah. Okay, itu antara permulaan sebenarnya. Dah pendedahan tu, dah orang kata tengok katalog dan sebagainya kan. Jadi Datuk maksudnya sekolah di Kuching dan kemudian ke Kuala Lumpur bila waktu usia bila? Okey, saya melanjutkan pelajaran di UiTM Sarawak. Lepas tu ke Kuala Lumpur, lepas saya membuat sarjana perniagaan dan pemasaran. Lepas tu saya mempunyai MBA sebenarnya, dan saya juga mempunyai diploma dalam pembuatan kasut dari Amerika Syarikat dan juga diploma dalam image consultant. Starting serius tu dalam dunia perniagaan tu agaknya bila? Okey. Mulanya saya bekerja dengan sebuah bank. Saya adalah salah seorang daripada achiever di bank, yang mana saya membuat trust fund di bank. Masa tu Bank Bumi Putra Malaysia Berhad. Saya sebagai financial advisors. Lepas tu beberapa, I think about 10 years saya bekerja di bank. Lepas tu timbul pula minat untuk berniaga. Kita pergi ke klien-klien, so kita tengok orang-orang yang dah berjaya, you know. So semua orang yang kita jumpa, kita nak suruh dia orang invest kan. Jadi kita hari kita ditemukan dengan orang-orang yang berjaya. So macam mana aku nak berjaya macam tu. So timbul minat saya ni. Kalau bagi saya, kalau kita nak berjaya, kalau kita nak buat bisnes, we must do something yang kita minat. Tak? So saya ni amat meminati kasut sebenarnya. That's where I pergi cari dekat internet, pergi kat Amerika, belajar membuat kasut. Okay. So masa tu I dah mula berjinak-jinak dengan bisnes. That's where my business started actually. Okey, maksudnya Datuk diploma buatan kasut tadi kan, orang selalu ambil diploma yang mungkin pemasaran dan sebagainya. Maksudnya dah daripada sekolah tu dah terdedah. Saya memang meminati benda-benda kreatif seperti itu. Maksud dekat rumah dah pakai heels dalam. Saya selalu curi heel mak saya. Sama lah saya. Ya.
So masa tu kalau mak saya punya heel sampai patah, mak saya cakap, siapa patahkan heel dia? Saya yang pakai. Sebab tapi tak saya beritahu, sebab saya minat heel. Minat berfashion dengan kasut memang minat dari kecil. Yelah, saya ambil kasut mak saya tak pakai. Saya buat hammer. Ya, saya minat bertukang masa tu. Boleh cuba juga untuk bertukar. Ya. Boleh cuba untuk Ya. kasut lelaki kan. Ya, ya. Okey, Datuk, mungkin Datuk ada pandangan Datuk sendiri kepada mereka di luar sana yang mungkin nak minat juga untuk berniaga, tapi tak ada pendapatan dan tak ada keberanian itu. Mungkin Datuk boleh bagi sedikit kata-kata semangat ataupun tips lah untuk mula sebagai untuk berniaga ni. Sebenarnya as what I said, berniaga ni taklah sesusah sangat. Anything sekarang kita buat online pun jadi. Orang beli kain dia jual. Kita banyak tengok macam tu kan. Jadi bagi saya nak memulakan perniagaan kita kena ada minat. Kalau kita ada minat mendalam towards what we want to do, so I'm sure we can achieve something. So kalau kita rasa kita jangan putus asa. That's the best thing. Jangan putus asa and be honest dengan diri, dengan orang yang kita nak jual barang. We have to be memang sincere. Itu pendapat saya. Okey. Jadi Datuk ada pengalaman juga permulaan nak buat bisnes tu mungkin tak cukup modal ke atau macam mana ke. Datuk inspirasi juga penonton yang mungkin boleh cerita liku-liku Okey, awal. memang pernah. Satu hari bila saya mula-mula saya membuat kilang kasut. It's not as smooth as after sekarang dah 13 tahun kan. So pada permulaan, beginning dari permulaan sampai ke tahun kedua tu memang struggling sebenarnya. So kita dapat loan dari SME Bank banyak membantu semua medium. Lepas tu kalau kita baru memulai perniagaan, kita tak boleh nak minta kat bank yang besar, dia tak akan bagi. So saya pernah satu ketika bila saya mendapat pesanan yang agak banyak daripada kerajaan, saya memang kekurangan modal. Jadi saya pergi ke, there's no other place that I should go. Saving pun dah habis, kita beli mesin semua kan. So masa tu saya pergi ke pusat kewangan yang berlesen, you know. But tapi bila payment ada, kita terus bayar. Disiplin kena ada. Disiplin kena ada. Kalau kita ambil, kita tahu kita kena bayar. Hutang kena bayar. Itu prinsip hidup saya. Habiskan hutang, baru kita pakai duit tu untuk yang lain. So satu lagi, kaki tangan pekerja kita kena jaga. That's the best thing. It's a blessing kalau kita menjaga kaki tangan, gaji, bonus. That's why kaki tangan pekerja-kerja saya, dia dengan saya sampai hari ini. Even though bisnes lain I buat, kan saya mempunyai beberapa bisnes lain juga. Itulah kena ada kekuatan mental dan fizikal juga lah kan. Tapi sebenarnya siapa tulang belakang orang yang mendorong Datuk sampai ke level usahawan yang berjaya ni? Semestinya my late husband, and then my parents of course, dan anak-anak. Okey. Jadi bila cakap tentang kasut ni Datuk, kita lihat kan pasaran bagaimana kalau di Malaysia kasut wanita sendiri? Okey, kalau kasut fashion memang kurang. Sebab bila I involve in kasut fashion juga, tapi dia tak seberapa sebab kasut-kasut yang dibawa dari China memang murah. So kalau kita buat sendiri dengan kuantiti sedikit, so dia jadi mahal. So kita buat handmade. Kalau saya boleh buat kasut, fashion shoes semua handmade. I can do it. Tapi I tak nak buat semua kalau ada orang kahwin. That one I do. I did Emma Daniel for the open market, tapi very slow. Yang saya buat adalah boots untuk uniform. So that's why dekat Sarawak saya dipanggil wanita boots lady. So saya banyak membuat boots untuk rela. Itu klien-klien, di antara klien-klien kita orang polis. Mana jenama kasut di bawah Red Profile? Red Profile dan Emma Daniel. So dah Red Profile ni sekarang dah berusia 13 tahun. Macam mana mengukuhkan organisasi ni di bawah kepimpinan Datuk Emma sendiri? Yalah, kadang-kadang nak handle staff lagi dengan situasi kewangan
kewangan lagi. Bagaimana? So bila dah berjaya, dia berjalan dengan sendirinya. So bila ada order, sekarang saya selalu menghabiskan masa dengan anak-anak yang saya belajar di yang dua orang baru habis dari UK. Seorang anak saya masih di US belajar lagi, dan I have 8 years old boy yang masih sekolah di Kuching. So saya banyak menghabiskan masa dengan anak-anak. Jadi penjagaan tu saya tinggalkan dengan staff-staff saya, my GM yang memang pandai dah, very skillful in doing all that. Dan saya juga mempunyai bisnes-bisnes lain seperti saya banyak menghabiskan masa di Indonesia sebab produk-produk saya pun ada di Indonesia, dan sekarang itu market in China dengan Hong Kong. So saya berbahagi masa. Kebanyakan masa saya sekarang di China, di Hong Kong, and then surely dekat London sebab anak saya dekat sana. Macam mana tu habiskan masa ke Kuching dengan keluarga lagi? Tapi Datuk kalau dengan anak, orang tak panggil anak kan macam adik dengan kakak kan? Biasalah je. Okey, Datuk cakap pasal masa ni, macam mana Datuk bagikan masa sendiri dengan bisnes Datuk di Kuching, di Indonesia, di Amerika sendiri? Bagaimana? So saya will make sure yang saya ada masa untuk yang kecil ni. So every time macam ni I travel, baru balik semalam. So jadi I make sure 24 saya akan terbang balik Kuching 2-3 hari, then I fly back to London. So saya make sure dan masa saya dengan si anak yang kecil, si Isaac ni, I will really spend time bercerita, then we go back. Tapi dia ada neni dia lah yang jaga, yang my maid semua kan. So tak ada yang besar tak ada masalah sangat. Cuma dia orang dah besar, tak heran pun dia orang dengan mak dia kan. Jadi kita tengok gambar Datuk dan anak. Dia pun satu yang pertama. Yang one yang kedua Haris, dia belajar US. Yang satu tu Daniel, dia baru graduate dari Daniel ni yang badan The dia film Rock. Anak-anak film directing. Anak-anak ada mewarisi bakat Datuk sendiri? Nampak macam tak ada. Haris yang dekat Amerika, dia ambil international business admin dekat sana. Okey, saya nak tengok gambar-gambar, koleksi gambar-gambar kat mana Datuk berada kan. Mesti banyak cantik-cantik. Tapi kita nak berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Ya, jangan ke mana-mana.